Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi kita di segmen Mutiara Hadis. Di kesempatan yang sangat-sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih berpeluang untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan ini kita akan mempelajari sebuah hadis yang merupakan asas di dalam Islam, hadis daripada riwayat Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, jika kita mendengar hadis ini, maka dengan mudahnya kita dapat intipati hadis ini bahawasanya hadis ini berbicara tentang rukun Islam. Kenapa? Kerana di dalamnya disebutkan rukun-rukun Islam. Ya, 2 kalimah syahadah, salat, zakat, haji dan puasa. Ya, benar tuan-tuan dan puan-puan, hadis ini berbicara tentang rukun Islam. Tetapi lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, di dalam hadis ini menggambarkan Islam sebagai sebuah bangunan. Ya, Rasulullah menggambarkan Islam sebagai sebuah bangunan di mana tiang-tiangnya atau pasak-pasaknya adalah rukun Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada bangunan yang berjaya didirikan melainkan didirikan tiangnya. Tidak ada bangunan yang sempurna yang boleh kita duduki, boleh kita diami melainkan sempurna pasak-pasaknya. Sebagaimana yang kita maklum tuan-tuan dan puan-puan, rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan mengucapkan 2 kalimah syahadah adalah satu pengakuan, satu kesaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasulullah dan Muhammad bin Abdullah itu adalah pesuruh Allah. Bahkan lebih daripada itu, bila kita bersaksi bahawasanya Allah adalah Tuhan kita dan Rasulullah adalah Rasul kita, maka kita wajib bersaksi, wajib mempercayai apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam hal ini kita kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh kita untuk mempercayai, untuk beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, beriman kepada rasul-rasul yang telah diturunkan sebelum kita, beriman kepada hari akhirat, beriman juga kepada qada dan qadar. Maka secara keseluruhan segala kepercayaan kita itu tertakluk kepada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan mudah ya kita dapat fahami di sini bahawasanya di dalam rukun Islam, iaitu rukun yang pertama adalah rukun iman itu sendiri. Ya, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh aspek-aspek yang ada di dalam rukun iman. Itu adalah kesaksian kita di dalam 2 kalimah syahadah. Adapun solat, tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah, solat sebagaimana yang kita maklum telah dijelaskan di dalam banyak hadis, di dalam asar-asar sahabat, adalah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Dan seandainya kita tinggalkan, ia boleh menyebabkan kepada kekufuran. Ya. Di dalam Sahih Muslim ada sebuah hadis dari riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salah." Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus salah. Di antara seseorang yang muslim dan di antara kekufuran dan syirik ada perbezaan, iaitu meninggalkan salat. Dan Abdullah bin Syaqiq telah berkata bahawasanya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun yang melihat ada amalan, yang berpendapat ada amalan yang mana amalan tersebut jika kita tinggalkan akan menyebabkan kekufuran melainkan solat. Itu semua menunjukkan bahawasanya solat adalah antara rukun yang memang tidak boleh ditinggalkan. Ya, dalam bahasa Arab dikatakan
as-salatu imaduddin, dalam hadis yang lain. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalau kita tidak salat, maka di manakah letak agama kita? Sebelum saya teruskan dengan ibadat-ibadat yang lain seperti zakat, haji dan puasa, maka tuan-tuan dan puan-puan ketahuilah bahawasanya di sebalik perintah untuk kita laksanakan seluruh ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun Islam ini, ya, ada hikmah yang sangat-sangat besar. Ya, antaranya adalah bazlul mahbub. Ya, hikmahnya adalah untuk kita belajar bazlul mahbub, mengorbankan atau mendermakan apa yang kita suka. Yang kedua, al-kafu anil mahbub, kita tinggalkan apa-apa yang kita suka. Wa ijhadul badan, ya, mengorbankan tenaga dan tubuh badan kita. Dan semua ini adalah imtihan, dan semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jalankan di dunia ini. Sebagai contoh, saya bawakan di dalam zakat. Ya, di dalam zakat, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengeluarkan harta kita. Bayangkan, kita dah bertungkus lumus bekerja, pagi, petang, siang, malam kita mencari duit. Kemudian kita diperintahkan untuk mengeluarkan apa yang telah kita dapatkan, apa yang kita telah perolehi. Itu adalah satu pengorbanan. Kita mengorbankan apa yang kita suka. Begitu juga puasa. Kita menahan diri kita daripada hal-hal yang kita suka. Kita suka makan, kita suka minum yang sedap-sedap, kita suka buat macam-macam, ya. Tetapi kita menahan nafsu kita, menahan apa-apa yang dilarang ketika puasa, semata-mata kerana cinta kita, kerana untuk kita cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk kita tunaikan perintah-perintahnya. Ya. Dan yang terakhir sekali adalah haji. Ya. Haji ini adalah, boleh kita katakan sebagai kesimpulan, ia merupakan sebuah pengorbanan harta, tenaga, masa dan sebagainya. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, haji ini datang terakhir sekali. Ya, di mana bila kita sudah berjaya melaksanakan rukun Islam yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, semuanya kita laksanakan dengan baik, maka tibalah masanya untuk kita laksanakan rukun yang kelima, iaitu ibadah haji, yang mana ujiannya lebih dahsyat. Ya, ujian kesabaran, ujian pengorbanan masa kita, pengorbanan harta kita, belanja beribu-ribu untuk pergi menunaikan haji. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada sebuah persoalan. Jika kita katakan bahawasanya rukun Islam itu adalah tiang-tiang agama, atau kita kaji semula hadis yang kita bawakan tadi, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, terbinanya Islam di atas 5 perkara. Ya, kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, ada 5 tiang yang kita namakan sebagai rukun Islam. Dikatakan dibinanya Islam, binaan Islam itu berada di atas tiang tersebut. Persoalannya sekarang adalah, apakah itu Islam? Ya, kalau Islam itu dibina di atas 5 tiang tersebut, apakah itu Islam? Maka segala natijah yang kita dapatkan daripada ibadah-ibadah kita ini, itulah yang akhirnya akan menyempurnakan Islam kita sebagai sebuah bangunan. Seperti contoh saya katakan, setelah kita menunaikan ibadah salat, dalam Al-Quran disebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menahan daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, natijahnya hasil salat tersebut akan menyempurnakan Islam kita sebagai hamba Allah. Begitu juga puasa, bila Allah sebut di dalam Al-Quran la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ya, maka takwa di situ juga akan menyempurnakan bangunan Islam yang kita bina di atas rukun-rukun tadi. Tetapi lebih parah lagi, seandainya kita meninggalkan salah satu rukun yang telah yang telah kita katakan sebentar tadi, maka habislah bangunan tersebut. Ya, habis, musnahlah bangunan Islam yang ingin dibina tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semoga kita tergolong bersama orang-orang yang diberi kesempatan untuk sentiasa melakukan kebaikan dan menjayakan Islam selama hidup di dunia ini. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.